184 syarikat usahawan Bumi Putra Sabah dan Sarawak menerima bantuan di bawah inisiatif Geran Usahawan Bumi Putra Sabah dan Sarawak atau B+ sejak diperkenal pada 2023. Ia geran padanan yang dilaksana SME Corp Malaysia bagi menyokong pengembangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. RM100 juta peruntukan tambahan disalurkan kepada SME Corp Malaysia bagi tujuan itu. B+ ini adalah khas untuk Sabah dan Sarawak di mana kita membuat pengubahsuaian kriteria dan juga skop-skop grant yang boleh dilaksanakan untuk Sabah dan Sarawak. Contohnya untuk perolehan bahan mentah, penyewaan premis perniagaan, itu kita benarkan untuk Sabah dan Sarawak kerana kita dapat aduan cabaran di Sabah, kos untuk memulahkan perniagaan, kos untuk menjalankan perniagaan itu sangat tinggi. Sementara itu, sesi libat urus bersama penerima bantuan Geran SME Corp akan diadakan pada September sebagai platform dialog belanjawan serta input bagi kajian separuh penggal dasar keusahawanan nasional 2030. Pembangunan industri minyak dan gas di Sabah. Usaha ini turut dilaksana syarikat swasta tempatan, firm Sinergi Sdn Berhad dan syarikat global terkemuka Celeros Flow Technology menerusi satu perjanjian agensi yang dimeterai di Kota Kinabalu. Kerjasama bertujuan membawa masuk teknologi kejuruteraan bertaraf dunia selain menyokong aspirasi Sabah memperluas penglibatan syarikat tempatan dalam sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE. Sekaligus mencapai sasaran 80% jawatan teknikal dan 100% jawatan bukan teknikal dalam sektor OGSE diisi rakyat Sabah tahun ini. Majlis menandatangani perjanjian disempurnakan pengarah urusan firm Sinergi Sdn Berhad, Siti Syalfarinah Siron dan pengarah jualan bahagian PAM dan Ketua Pasaran Industri Celeros Flow Technology, Suresh Kumar. Perjanjian diharap menjadi pelan induk dalam memperkukuh industri minyak dan gas secara inklusif. Kempen imunisasi tambahan measles rubella MR-SIA dilaksanakan serentak di seluruh negara pada Isnin. Kempen bertujuan memperkukuh status imunisasi kanak-kanak bagi menghasilkan imuniti kelompok. Kempen menyasarkan kanak-kanak berumur 6 hingga 59 bulan bertujuan mengawal wabak demam campak. Kanak-kanak yang berada di luar daripada kawasan bandar, kita ada pasukan kesihatan yang akan melakukan kita panggil jangkau luar ataupun mobile outreach, sama ada di kampung-kampung ataupun di kawasan-kawasan estate. Tahun lalu Sabah merekodkan hampir 2,000 kes demam campak dengan 3 kematian. Daerah Sandakan pula mencatat 198 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan siap siaga hadapi cuaca panas dan monsun barat daya. Semua agensi terlibat diarah mengambil tindakan segera sekiranya berlaku insiden tidak diingini. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS, Walter Kenson turut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di sisi Undang-Undang Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 kerana menjejaskan alam sekitar dan kesihatan masyarakat. Mana-mana pembakaran yang berlaku merupakan satu kacau ganggu dan kita boleh membuat tindakan melalui undang-undang kecil ini. Walter turut menasihati orang ramai agar memakai pakaian sesuai selain menghadkan aktiviti di luar bangunan bermula 10 pagi hingga 3 petang. Penjimatan air juga perlu dilakukan bagi mengelak risiko kekurangan bekalan air. Rakyat dan pemimpin perlu bekerjasama erat mempertahan kesejahteraan dan perpaduan negara. Ia bukan sahaja demi keharmonian berterusan, malah memastikan kedaulatan negara terpelihara. Kalau rakyat ini saling bercanggah antara satu sama lain, tidak mampu untuk saling bekerjasama, tidak mampu untuk saling berharmoni, bagaimana mungkin kedaulatan itu dapat dipertahankan? Kerana ia memungkinkan pihak luar itu untuk lebih memecah belahkan apa yang ada di negara ini.
Beliau yang juga ahli Parlimen Penampang bercakap kepada media selepas merasmikan konvoi kembara jalur gemilang KMJG 2025 peringkat daerah Penampang di Kampung Penapah Kondis. Mengulas tema sambutan Hari Kebangsaan 2025 Malaysia Madani, rakyat disantuni. Katanya ia berlandaskan kerangka agenda Malaysia Madani. Di mana kita mahu menonjolkan nilai-nilai manusiawi dalam perkhidmatan, dalam pembangunan, dalam usaha kita untuk menggerakkan agenda pembangunan negara. Hari kedua Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025. Lokasi persinggahan termasuklah Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang dan Dewan Kampung Penapah Kondis. Konvoi turut singgah di Pekan Donggongon dan Sekolah Kebangsaan Moyok Penampang. Majlis Pembandaran kita bersama-sama dengan orang ramai, dengan peniaga khususnya di sana, dan semasa di sekolah Moyok pula, Sekolah Kebangsaan Moyok, di sana kita bersama dengan golongan pendidik, dengan pelajar-pelajar, lebih daripada 150 orang pelajar sekolah rendah, sebagai salah satu usaha kita untuk menyemaikan semangat patriotisme. Semangat kemerdekaan ini bukan saja dibawa kepada kami, tetapi juga kepada masyarakat IPD Penampang, dan sudah pastinya kami akan membawa jiwa semangat merdeka ini kepada bawah ketika kami bertugas. Semoga kerjasama yang terjalin ini akan diteruskan pada masa-masa hadapan. Konvoi disertai 60 anggota penjawat awam daripada 20 agensi persekutuan dan swasta menelusuri 25 daerah melibatkan 2,500 km perjalanan. Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah 2025 dijangka menarik kehadiran lebih 10,000 pengunjung. Acara ini menjadi platform penting dalam memartabat budaya suku kaum Bajau. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Pelaksana Festival, Dato' Japlin Hakim berkata, festival turut berpotensi menarik lebih ramai pelancong mengenali keunikan budaya di Sabah sekaligus merancakan sektor pelancongan negeri. Dan pada masa yang sama juga kita ingin memperkenalkan budaya Bajau Sama ini bukan saja di peringkat negara tetapi juga di peringkat antarabangsa lah, untuk menarik pelancong-pelancong supaya mereka tahu tentang keunikan budaya, khususnya budaya suku kaum Bajau Sama. Beliau yang juga naib Presiden Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa untuk hadir merasmikan festival pada 10 Ogos. Antara acara utama termasuk pertandingan bintang Soromas, pertandingan bertitik dan pertandingan Ratu Serimpak. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan festival 4 hari ini bermula esok di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah, Kampung Lok Batik, Tuaran. Persatuan Bangsa Tombonua Sabah PBTS berharap perayaan tradisi Rami-Rami Poriamo dikekalkan sebagai perayaan rasmi masyarakat Tombonua khususnya di Pitas. Juga diharapkan pesta ini menjadi lambang perpaduan serta kebanggaan generasi akan datang. Ini satu usaha yang baik untuk bagi Persatuan Tombonua dan memberikan kesedaran kepada anak-anak muda dan orang ramai bahawa ada sebenarnya wujud ni bangsa ni dan ada budayanya yang unik, yang tersendiri. Sambutan ini bukan sahaja menghimpunkan masyarakat Tombonua dari pelbagai peringkat umur, malah menjadi platform penting memartabat adat, bahasa, kesenian dan warisan nenek moyang yang semakin terhakis akibat arus modernisasi. PBTS turut menggesa agar sebuah rumah adat dibina di Pitas sejajar dengan populasi masyarakat Tombonua di daerah ini yang kini melebihi 5,000 orang. Tombonua merupakan salah satu suku kaum asli di Sabah yang majoriti terdapat di Pitas, Kota Marudu, Beluran, Paitan, Kudat dan Sandakan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Bu Mawain. Malaysia Madani, rakyat disantuni.